Hai semua, kita bertemu lagi dalam kisah. Seperti yang dijanjikan, hari ni I nak kongsi satu kisah yang dihantar oleh Mr. Aki Vloggers. Kalau korang new to this channel, korang tak tahu apa tu Mr. Aki Vloggers. Okay, Mr. Aki Vloggers ialah sahabat YouTube saya, seorang urban explorer. Kepada anda yang belum subscribe Mr. Aki Vloggers and you guys memang minat benda-benda urban exploration ni, go subscribe dia now. Sebab sekarang I nak start cerita kisah yang dihantar ni tentang gerai burger yang disihir kawan sendiri. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okay, kisah ni dia berlaku beberapa tahun yang lepas. Mr. Aki tak ingat lah exact date and year tu bila, tapi dia kata dah few years back lah. Waktu ni dia pun terpalit sama sebab dia tolong kawan dia ni dekat gerai burger tu. Okay, sedikit pengenalan lah tentang empunya gerai burger ni. Kita namakan kawan dia ni John. So John ni dia ada buka gerai burger. Kenapa dia boleh tiba-tiba buka gerai burger beberapa tahun yang lalu is because daripada company asal dia bekerja, dia ambil VSS. Okay, VSS tu ialah Voluntary Separation Scheme. Sesiapa yang memilih untuk ambil scheme ini, dia akan mendapat pampasan. Macam berapa tahun dia dah berkhidmat dekat company tu, so company tu akan kira balik segala berapa gaji dia dalam tempoh beberapa tahun tu. Dia akan agree untuk ada certain amount of money, so dia akan bagi sebagai pampasan kerana anda telah memudahkan kerja syarikat itu untuk mengurangkan staff. So untungnya bila kita ambil VSS ni, kita ada duit yang banyak segedebuk. Itulah John decide untuk berniaga burger. And kebetulan John ni pun dia bukanlah macam membuta tuli je nak tiba-tiba nak berniaga. John memang dah tuntut ilmu dengan ada this one otai lah dalam scene jual burger ni. So dah beli semua barang ni, bak dia mula berniaga. Mr. Aki Vloggers pula time ni, sebab kawan dia baru sangat start bekerja, jadi kawan dia tak ada duit nak hire any staff. Di sinilah Mr. Aki Vloggers wujud untuk membantu kawan dia berniaga. Hari pertama amazing, sangat memberansangkan. Walaupun dia tak sold out, hampir habis untuk first day, sangat happy. And the reason why sangat laku sangat pada first day tu sebab masa hari yang dia buka, kebetulan dekat area tu hari cuti peniaga burger lain. So macam strategik lah hari yang dia pilih untuk buka tu. Berbekalkan respon yang sangat bagus, so diorang bersemangat lah untuk buka. So hari kedua pun sama, hari ketiga pun sama, hari keempat di saat gerai-gerai burger lain buka pun, diorang punya gerai burger masih going strong. Ada hari sold out, ada hari almost sold out. Tak pernahnya ada hari yang tidak memberansangkan sales tu tau. So okay lah, happy kan. So berniaga lagi. Dah 2 bulan bagus lagi. Tapi ini kan cerita tentang gerai burger yang disihir. Ya. Pertengahan bulan 2 macam tu lah. Okay, ni dah macam slow sikit bisnes ni. Slow yang macam kan saya cakap, dia tak pernah tak laku. Hari-hari orang beli burger dia. Tapi lepas dah 2 bulan lebih ni, tak ada orang datang. Dia nampak orang lalu, tengok gerai dia berlalu. Orang stop, tengok. Dia pun tengok. Dia senyum kat orang tu tak ada respon dan berlalu pergi. Mula-mula diorang down, tapi diorang tak fikir benda-benda yang pelik tau. Diorang just fikir macam, jap, ke maybe lepas orang dah beli dah hype ni, rupanya macam benda tu tak sedap ke, tak kena dengan tekak masyarakat ke, so orang tak datang lagi. So diorang fikir macam, apa yang kita nak perbaiki dekat sos kita ke, dekat the way kita buat black pepper tu ke, atau kita punya patty tu kita nak ubah ke. So dalam dia fikir tu, dan diorang tak ada jalan penyelesaian. Everyday barang tak terjual, buntu. Diorang tetap terus mencuba untuk menambah baik lah. Tetap tak ada orang datang. Sampailah ada satu hari ni, Mr. Aki Vloggers tengah melepak.
dengan member-member. Budak-budak kampung diorang lah. Diorang buka gerai ni dekat satu kawasan perumahan ni yang dia panggil macam biasalah bila kita duduk kita panggil lah orang kampung macam tu. Padahal bukan kampung pun. So dia tengah lepak-lepak ni diorang cakap, "Weh, member kau ni biasa lah orang Melayu buka gerai sekejap dah senang sikit tutup." Dia macam, tak faham. Dia kata, "Yelah, dah sebulan dah orang nak tunggu bila kau nak buka. Burger dia sedap. Mana kawan kau tu kenapa tak buka kedai dah sebulan lebih dah? Semua orang duk tanya, pergi mana?" Mr. Aki Vloggers tergamam sebab apa benda sebulan tak buka. Berhari-hari Mr. Aki Vloggers ni dengan John tu duduk kat gerai korang yang tak datang. Dia cakap lah, tak. Gerai buka je macam biasa. Korang yang tak datang. Tak weh, tengok tempat gelap je, mana ada. Mula-mula dia ingatkan betul diorang macam kutuk-kutuk macam musik-musik. Yelah, sebab dah tak ada pelanggan kan. Mungkin orang kampung, memang kawan semua bercerita dah tak ada orang akan berniaga tu. Dia saja kau dah sebulan tak berniaga ke? Tapi no, memang diorang curious macam kenapa kedai tu tutup. So Mr. Aki Vloggers teruslah bagi tahu kawan dia. So diorang macam terfikir, jap, lampu yang kita letak kat atas gerai ni tak kuat sangat ke? Orang tak perasan ke kita kat situ? Orang tak nampak ke kita kat situ letak roti ni semua barang semua tak perasan ke? Malam tu diorang berniaga macam biasa. Okay, masa sebelum ni bila orang tak sebut apa-apa, waktu malam berniaga tak ada orang datang, tak ada siapa fikir apa-apa. Tapi bila dah beberapa orang cakap tak nampak ni, so secara automatik dua-dua dah rasa macam jom cari nak apa punca orang tak nampak. Mula-mula tak jumpa apa tau. Tapi bila kita ni dah terdetik kan, nak cari punca, mungkin sebelum ni tak perasan. Tiba-tiba Mr. Aki Vloggers terbau satu bau yang sangat busuk. Macam bau bangkai. Yang tahap bangkai dah berapa hari ni lah. Macam menusuk pula tiba-tiba ni. Daripada tadi tak ada bau pun. Tiba-tiba bila dia dah terdetik nak cari apa punca ni, tiba-tiba ada bau yang sangat menusuk ni. So pelik. Cari kat atas bumbung, tak ada. Cari kat longkang-longkang kat depan sikit tu kan, tak ada. Cari dekat bawah-bawah gerai ni kok ada, mak menti yang mati ke apa kan, tak ada. Dalam diorang punya bekas sampah semua tak ada. Lepas tu member dia macam, kau ni kenapa? Weh, kau tak bau ke? Member dia cakap, bau apa? Kau tak bau bangkai? Tak ada pun. Asal kau bau something ke? Dia tanya dekat Mr. Aki ni. Rupanya Mr. Aki bau sendiri. John tak bau benda ni. So Mr. Aki cakap, weh, aku bau ni, kuat ni. Tolong aku cari bau ni daripada mana. Mr. Aki Vloggers macam terdetik nak buka ada satu tong ni tau. Tong ni di mana diorang simpan diorang punya daging, diorang punya cheese tau. It's an ice box lah. So dalam tu lah memang diorang simpan diorang semua barang. And benda tu everyday adalah barang yang fresh. Tapi semakin diorang menghampiri ice box tu, bau tu makin kuat tau. Macam betul lah daripada ice box tu bau tu tau. So bila kawan dia buka je, menusuk bau yang sangat busuk keluar daripada ice box tu. Tong yang diisi patty burger dengan keju tu penuh ulat. Berulat-ulat dalam tu. Allahu Akbar. Diorang tengok je diorang terperanjat sebab okay, fine, kalau maybe ada error daripada bahagian diorang dekat icebox tu, macam ada lalat ke langau ke yang terlekat seekor, lepas tu diorang dah bertelur, lepas tu dah menetas, benda tu akan jadi kecil-kecil lah, macam akan ada lah kan. Tapi ini tak guys, ini dah memang macam ulat renyut kat dalam tu, macam banyak gila, macam dah berhari-hari benda tu terbiar tau, sangat busuk. Macam ya Allah, apa benda ni? Sedangkan diorang yang set up barang tu tak ada apa pun. Kenapa tiba-tiba dekat gerai malam tu jadi macam tu? Dia kuatkan diri untuk bawa tong tu pergi buang kat longkang, habiskan je, buang je semua. Kawan dia dah termuntah-muntah dan semua dah macam long light. So Mr. Aki Vloggers call kawan dia punya wife, macam tolong datang gerai lah kan, macam husband kau dah lemau dah ni, tolong. Dan dalam kekalutan dia dah call kawan dia punya wife. Lepas tu dia pun dah pergi buang, walaupun lemau long light ni semua kan, menangis geli ni apa semua, masa dia nak pergi buang tu kawan dia ikut lah juga. So bila diorang dah patah balik nak pergi gerai tu, tiba-tiba yang tadi diorang tinggalkan gerai tu elok kan, dengan lampu terpasang macam orang berniaga. By the time diorang sampai balik daripada diorang buang tong berulat tu, lampu dah terpadam. Barang berselerak, berterabur, segala timun, segala pisau, segala bata ni semua dah memang bersepah-sepah, macam ada orang sepah kan. Sedangkan tak ada orang, barang semua bersepah-sepah. Bila diorang pergi dekat dengan gerai diorang yang dah kucak-kacir tu, ulat-ulat, memang ulat everywhere.
Baru je pergi buang dekat longkang, datang balik, berselerak, berulat. Tempat tu busuk dan gelap. Lampu dah terpadam. Dua-dua dah tak sedar hati. Allahuakbar, macam mana ni? Ini apa punya ujian ni? Ya Allah, macam mana nak buat ni? Dalam tunggu wife tu nak sampai tu, nak tenangkan kawan dia ni, Kebetulan ada imam masjid dekat location tu lah. Masjid yang berdekatan dekat taman perumahan diorang tu. Imam masjid lalu. Masa imam ni lalu, muka dia macam muka pelik, takut tau. Bukan takut, actually muka imam tu macam weh, macam tu. So imam ni, dia bagi salam, Assalamualaikum, dia kata, simpan gerai korang ni. Dia cakap macam tu tau, dalam nada yang macam, nada yang tegas, macam simpan gerai korang ni, ada benda tak kena. Yang diorang ni, yang memang dah nampak tempat ni semua berselerak, berulat ni, memang dah faham lah. Allah, imam ni ada tahu apa-apa ke? Lepas tu imam tu gerak. So diorang dah macam, imam, what's going on kan? Tapi tak apalah, diorang dah cakap macam tu. Diorang macam kemas, simpan. Bila simpan, maksudnya is kau kemas lah untuk letak tepi. Biasanya orang kalau gerai burger kan diorang balut dengan kain untuk tutup diorang punya tempat masak apa tu semua kan, sebab dia akan tinggal je dekat location tu kan. So okay lah, diorang pun simpan lah, kemas diorang punya gerai tu. Bila tengah kemas tu, wife John pun sampai, imam tu pun sampai balik. Masa imam tu sampai, imam tu terus macam, imam ni macam tengah bergegas tau. Macam dia sampai, dia mulakan dengan bacaan satu ayat. Diorang tak, Mr. Aki Vloggers tak berapa nak ingat sangat ayat apa yang imam ni baca, sebab dah few years back kan. Tapi dia ingat lah yang ni berlaku. Imam tu sampai, imam tu start baca ayat. Lepas tu imam tu tabur garam. Lepas dah tabur garam, imam tu perahkan limau nipis kot. Limau lah, dia perahkan limau dekat tapak niaga diorang tu tau. So waktu imam tu dah baca, imam tabur garam, perah limau semua, tak semena-mena tiba-tiba berasap berkepul-kepul keluar daripada this one location dekat tapak diorang niaga tu lah. Tiba-tiba asap keluar tau. Asap tau naik. Uish, terdiam semua. Tengok apa ustaz tu buat. I panggil ustaz lah, tapi sebenarnya imam masjid lah. So imam ni, bila dah dekat situ keluar asap tu, imam tu pun korek tanah yang berasap tu. Korek, dia ambil, ada satu bungkusan kuning. Imam tu buka. Bila imam tu buka, dalam tu ada macam tulang-tulang tau. Tak tahu tulang apa lah, tapi memang ada tulang-tulang lah macam dalam bungkusan kuning. I tak tahu lah bungkusan tu besar atau kecil, tapi dalam bungkusan tu ada tulang-tulang tau. So imam tu cakap tak apa, dia akan uruskan bungkusan ni. So lepas imam tu cakap imam tu akan settlekan, so imam tu bungkus balik. Imam tu sambung je dengan bacaan ayat dia. Lepas tu dia tabur garam dengan perahan limau tu dekat sekeliling lah tempat kawan dia berniaga ni, tempat John berniaga ni lah. Imam tu tabur, I think pagarkan ke pulihkan ke tanah tu, I tak pastilah, sebab detail pun Mr. Aki Vloggers tak cakap imam tu buat apa kan. But whatever it is, bungkusan tu imam tu yang akan settlekan. Lepas beberapa hari selepas kejadian tu, diorang masih, even esok tu diorang masih berniaga je. Cuma diorang tak berkesempatan untuk bertanya dengan imam tu, sebab maybe semua orang pun dalam keadaan terkejut ke apa kan. So selang beberapa hari, diorang tanya macam, okay imam sebenarnya apa yang berlaku? So imam tu pun ceritalah, actually imam tu baru balik daripada masjid. Masa dia on the way balik tu, dia tak perasan pun yang diorang ni macam tengah terduduk ke, termuntah ke apa, tengah chaos, sebab diorang macam terkejut diorang punya gerai ada ulat tu kan. Imam tak perasan pun diorang. Yang imam nampak dekat atas bumbung gerai tu ada makhluk besar berbulu duk bertinggi atas bumbung tu. Itu yang imam tu nampak. Imam tu bagi salam, imam tu suruh simpan. Sebab imam macam dah tak payah berniaga. Imam tu tak nak cakap banyak. Dia cakap, okay simpan gerai kau ni kan, something is wrong. Imam tu gerak tu bukan gimana, dia pergi kedai runcit. Dia nak beli garam, dia beli limau ni semula, sebab dia nak halau benda tu. So itu yang bila dia perah ke apa semua, itu yang berasap. Ada satu tempat tanah di mana ada orang tanam sesuatu untuk menyihir gerai burger tu. So diorang pun macam tanyalah, oh so jadi betul lah kedai kami disihir, ada orang yang hantar santau lah dekat gerai burger ni supaya tak laku. So imam tu mengiyakan, dia kata ya, ada orang hantar ilmu hitam, memang sihir kan, memang supaya orang tak nampak gerai ni lah. Tapi imam ni tak bagi tahu dekat diorang siapa hantar. So, imam tu tak nak bagi tahu siapa, imam tu diam je. So imam tu macam in a way dia suruh diorang ni macam redha dengan ujian ni dan dekatkan diri dengan Tuhan, macam tu. So okay, tergantung macam tu je lah tentang siapa yang menghantar ni kan.
So berniaga. Maju sampailah Mr. Aki pun dah tak payah tolong dah kawan dia ni. Sebab kawan dia dah mampu dah nak hire budak-budak lain untuk kerja kat gerai burger tu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Kawan dia sangat berjaya dengan perniagaan burger tu sampai dah boleh buka kedai makan. Diorang ni memang dah lupa dah langsung dah tentang kejadian yang disihir ni. Until lah satu hari, John call Mr. Aki Vloggers. Dia kata, kau boleh datang gerai esok tak? Diorang nak jumpa lah. Dia datanglah kedai kawan dia. So datanglah seorang akak ni yang datang untuk meminta maaf kepada kedua-duanya. Diorang kenal akak ni tau. Akak ni punya husband memang kawan diorang. Tapi husband akak ni baru-baru ni meninggal. So diorang pelik tiba-tiba datang nak minta maaf kan. Kenapa akak? Dia cakap akak nak minta maaf bagi pihak suami semua. Macam kenapa kak? Apa yang berlaku? Kenapa ni? So akak tu cerita yang sebenarnya arwah suami yang hantar benda tu, yang tanam benda tu dekat gerai John. Dia kata waktu tu husband dia pun berniaga burger, tapi sebab semua orang pergi dekat gerai burger John, macam gerai burger John tu best sangat burger tu kan, so dia marah. Macam dia rasa John ni yang mencuri dia punya klien. Macam yang orang dah sibuk beli burger kat dia, kau sibuk buka gerai burger kat situ juga, buat apa? So kau curi aku punya pelanggan, kenapa? So dalam perspektif husband akak ni, John ni lah yang salah, John ni lah aniaya dia. Cuma lepas imam masjid tu buang benda tu, husband dia jatuh sakit. So husband dia jatuh sakit, lama husband jatuh sakit sampai husband dia pun meninggal. Dia nak minta maaf dekat dia orang walaupun husband dia dah tak ada tau, sebab dia tahu husband dia yang buat. John dengan Mr. Aki Vloggers ni maafkan, sebab John pun cakap benda dah lama, dia pun dah tak ingat dah, dia pun dah tak fikirkan dah pasal apa yang berlaku. Dia dah ampunkan apa-apa salah silap arwah dekat dia, tak ada apa-apa dah, sebab dia memang dah maafkan. Mr. Aki Vloggers pun memaafkan arwah. Bukan salah akak tu pun, husband dia bertindak di luar, susah nak cakap kan, tapi benda dah jadi and abang tu pun dah tak ada. Jadi apa yang Mr. Aki Vloggers dengan John buat is maafkan, dan semoga arwah tenang di sana. Itu saja kisah yang ada untuk kongsi dengan kalian. Kisah yang dihantar oleh Mr. Aki Vloggers tentang gerai burger yang disihir kawan sendiri. You know, sebelum ni I share gerai burger yang ada kena kacau hantu kan. Lepas tu ni I share pula gerai burger yang disihir. Selagi ada manusia yang tetap menggunakan hikmat-hikmat ilmu hitam, selagi itulah apa saja perniagaan kat dunia ni mesti akan ada problem. Bercakap tentang ilmu hitam dengan sihir ni kan, benda ni adalah satu medium yang sangat luas dan sangat scary untuk kita explore. Sebab kita sendiri pun tak faham dunia adi kudrati ni macam mana. So untuk kita jadikan diorang ni kadam kononnya untuk buat kerja-kerja kita, tetapi sebenarnya bukan diorang jadi kadam tau, kita yang terjerat. I kat sini bukan nak ceramah atau nak ingatkan orang, nak ajar orang ke apa, tak ada. I cuma nak sampaikan satu kisah yang mana baik kita jadikan tauladan, yang mana buruk kita jadikan sepadan. Jadikan pengajaran semua kisah-kisah yang orang hantar dekat yang I tengah cerita ni. Dan apa-apa pun, I nak ingatkan kat semua orang, saling jaga adab sesama manusia, okay? Sehingga kita bertemu lagi lah in the next video. Kisah siapa pula I nak share, korang kena tunggulah in the next video, okay? Bye, Assalamualaikum.